Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, selepas 1 tahun lebih Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, tidak dapat dinafikan ramai yang mengecam Anwar Ibrahim. Ramai yang mahu Anwar Ibrahim dijatuhkan. Saya bercakap begini kerana saya melihat di dalam ruangan komen di mana-mana media sosial. Memang ramai. Namun saudara-saudara, perlu diingati juga, ramai juga yang menyokong kepimpinan kerajaan perpaduan hari ini yang dipimpin oleh PMX. Sudah pasti ada kemenangan Anwar Ibrahim, ada kelebihan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Takkan kita nak lihat daripada sudut negatif saja. Akhirnya saudara-saudara, ini satu lagi kemenangan Anwar Ibrahim. Perkongsian daripada artikel Harapan Daily, Malaysia dianggap magnet rezeki. Banyak syarikat gergasi teknologi mula berpindah ke sini. Wow, ini satu lagi kredit untuk Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, dan ini satu berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia. Susulan ketegangan perdagangan yang terus memuncak antara Beijing dan Washington, syarikat asing dilapor mula memindahkan kemudahan pembuatan mereka keluar dari China. Tindakan itu sekaligus bakal memanfaatkan Malaysia yang berkembang menjadi pengekspor semikonduktor ke-6 terbesar di dunia. Sebagai contoh, Intel yang memulakan perniagaan sejak 50 tahun lalu menumbuhkan kilang pembuatan antarabangsa pertama di Pulau Pinang. Syarikat chip gergasi Amerika Syarikat juga sedang membina sebuah lagi kilang di negeri sama yang bakal menjadi kemudahan luar negara pertama syarikat itu dalam pembungkusan chip 3D termaju. Lapor CNN, Malaysia berada di landasan yang tepat apabila banyak syarikat semikonduktor dan kenderaan elektrik berpindah ke Asia Tenggara bagi mengelakkan sekatan perdagangan dan mengukuhkan rantaian bekalan. Ekosistem sedia ada terutamanya di Pulau Pinang dan Kulim, Kedah, adalah magnet rezeki bagi syarikat teknologi yang ingin mengurangkan risiko ketika perlumbaan sengit antara AS dan China. Pengarah eksekutif Perunding Hartanah antarabangsa KGV, Samuel Tan berkata, pihaknya menjalinkan hubungan yang baik antara China dan AS. Saudara-saudara, untuk berita ini Anda boleh melihat di dalam harapandaily.com. Ini satu kemenangan Anwar Ibrahim. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini kita mendengar satu isu hangat yang menjadi cerita panas ramai orang di kalangan pemerhati-pemerhati politik dan peminat-peminat politik. Tidak lain dan tidak bukan berkaitan dengan titah addendum. Ini pasti mengejutkan Najib Razak sendiri. Namun ada satu lagi yang pasti mengejutkan keluarga Najib Razak. Sebelum ini kita mengetahui isteri kepada bekas Perdana Menteri Rosmah Mansor yang terlibat dengan kes rasuah, yaitu kes rasuah projek tenaga solar. Ini adalah keputusan terkini. Mungkin kita boleh kata satu kejutan buruk untuk keluarga Najib Razak. Namun kita berharap semuanya akan dipermudahkanlah. Kalau tak bersalah, harap-harap tidak bersalah, tidak dijatuhkan hukuman. Saudara-saudara, di dalam perkongsian daripada FMT, kes rasuah projek tenaga solar, rayuan Rosmah didengar Oktober. Mahkamah Rayuan terlebih dahulu akan mendengar permohonannya agar Hakim Perbicaraan Zaini Mazlan menarik diri. Rosmah Mansor meminta Hakim Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kesnya selepas dokumen didakwa draft penghakimannya diterbitkan oleh penulis blog Raja Petra Kamarudin. Mahkamah Rayuan menjadualkan
2. Tarik pada Oktober untuk mendengar rayuan Rosmah Mansor berhubung sabitan dan hukuman terhadapnya dalam kes rasuah proyek tenaga solar sekolah luar bandar Sarawak bernilai 1,25 bilion ringgit Malaysia. Peguam Akberdin Abdul Kadir berkata, Timbalan Pendaftar Mahkamah Nur Firdaus Rosli menetapkan tarikh 23 dan 24 Oktober pada pengurusan kes. Peguam itu berkata, Hakim akan terlebih dahulu mendengar rayuan Rosmah agar Hakim perbicaraan Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes itu didakwa atas alasan pihak ketiga tertentu telah menyediakan draft penghakiman baginya. Rayuan substantif akan didengar jika penarikan diri hakim itu tidak dibenarkan, katanya kepada FMT. Pada 7 Julai tahun lepas, panel 3 hakim yang dipengerusikan, Hakim Aziza Nawawi menangguhkan rayuan, sementara menunggu keputusan rayuan lain di hadapan Mahkamah Persekutuan yang mencabar pelantikan Gopal Sriram sebagai pendakwa ad hoc dalam kes itu. Pada itu, saudara-saudara di dalam perkongsian ini juga berkata, Rosmah telah berusaha mendesak Zaini menarik diri selepas dokumen didakwa draft penghakimannya diterbitkan oleh Raja Petra. Isteri bekas PM Najib Razak mendakwa draft penghakiman itu bukan disediakan oleh Zaini, sebaliknya oleh pihak ketiga. Rosmah mendakwa Zaini tidak sepatutnya mendengar kes itu kerana dia telah hilang keyakinan terhadap hakim. Pada hari yang sama, Zaini mensabitkan Rosmah atas kesalahan meminta RM187.5 juta daripada bekas pengarah urusan Jepak Holdings Sendirian Berhad Saidi Abang Samsudin menerusi bekas pembantunya Rizal Mansor. Dia juga disabitkan bersalah menerima rasuah 5 juta daripada Saidi juga melalui Rizal di Seri Perdana Putrajaya pada 20 Disember 2016 dan satu lagi tuduhan menerima 1,5 juta daripada Saidi di Jalan Langgap, Duta pada 7 September 2017. Zaini menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun bagi setiap tuduhan, memerintahkannya berjalan serentak. Beliau juga memerintahkan Rosmah membayar denda 970 juta. Jika gagal membayar denda, Rosmah diperintah menjalani tambahan 10 tahun lagi penjara selepas selesai hukuman awal. Ini pasti satu lagi berita yang tergembar, khususnya untuk keluarga Najib dan penyokong Najib. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.